Okay, dia dah record. Okay, so Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang buat semua dan salam perpaduan. Okay, so hari ni kita akan go through at Math Form 4 which is bab yang second last which is bab 9. Penyelesaian segitiga di mana dia ada tiga hukum kot. Tiga rule, dua rule dan adalah pasal luas dan juga ada yang lagi satu tu. Okay, so maksudnya ada 4 formula dekat situ. Ataupun in DLP punya version, dia chapter 9, solution of triangle. Okay, so kita masuk dulu. Okay, untuk yang ni, okay. Oh, lupa pula nak present dekat yang kedua. Sekejap. Okay, kita present yang kedua. Okay, kedua pun dah present. Alhamdulillah. Okay, so kita sambung. Okay, so kita masuk dulu 9.1 which is about petua sinus. Ini lah 4 ni. Okay. Kita tengok dulu secara general, secara macam summary ataupun kesimpulan untuk bab penyelesaian segitiga ataupun SOT which is solution of triangles lah. Okay, so yang ni semua dia punya rumus, formula dia ada total lah, ada 4 yang kita perlu tahu. Okay, hopefully tak hang. Okay. Alright, so yang pertama which is 9.1 is about sin rule. Allah, nak tulis dia tak kasih Okay, so about sign rule which is dia punya tips dia ataupun ni lah, dia kan petua sinus ataupun sign rule kan dalam bahasa Inggeris. Okay, dia punya tips dia, okay kita tengok sini Dia punya syarat dia at least ada 3 info. Kebiasaannya soalan, dia ada 3 info. Sorry ya, nampak muka tersekat sikit. Okay, so biasanya dia ada 3 info. Biasanya dia akan kasih boleh. Okay, biasanya dia akan kasih info dia antara dua ni. 2 sudut dengan 1 panjang. Sudut tu dia dalam theta. Theta which is yang ni lah, theta. Okay. Dia biasanya sudut dalaman lah, interior angle. Okay. And then 1 panjang ataupun alamak. Boleh lah tu. Okay, ataupun 1 sudut 2 panjang. So sudut macam biasa dalam theta, kalau panjang tu dia biasa dalam cm lah. Okay, biasanya dalam cm. Okay, next. Mana view. Allah. Sekejap nak besarkan terus lah. Okay. Okay. So yang ni lah dia punya formula. Which is untuk formula tu, dia yang ni. A per sin A sama dengan B per ataupun bahagi sin B dan juga C per sin C. Ataupun kita boleh terbalikkan dia sebab dia sama. Sin A per A kecil, sin sama dengan sin B per B kecil dan sin C C kecil. So both ni sama, dua-dua ni sama. Okay, yang huruf kecil ni, small letter, apa-apa yang huruf kecil ni, small letter, dia menunjukkan dia punya panjang. Alamak, okay, dia punya panjang. Panjang dalam cm. Kalau yang macam large letter, capital letter ataupun huruf besar lah, capital, okay. Kalau yang capital letter, dia menunjukkan dia dalam theta which is sudut tu lah. Okay.
So yang tu briefing about petua sinus ataupun sine rule which is in 9.1. Okay, jap. Screenshot tu bila overall lah. Okay, jap. Sabar Okay. Alright. So, sambung balik. Okay, next 9.2 kita belajar berkenaan petua cosinus ataupun cosine rule lah ataupun cos rule. Alamak. Okay, rule. Aduh, dia dah mula hang dah. Sekejap. Kenapa? Sebentar, alright. Okay, tak apa. Okay, so cos rule ataupun petua cosinus ataupun cosine rule. Okay, so dia punya syarat dia kat sini, yang ni. Dia punya syaratnya, dia bagi juga 3 info di mana dia ada kasih, okay, yang first kali dia about 2 panjang sisi berbeza, okay. Dan juga dia suruh cari satu sudut. Ataupun dia kasih 3 panjang berbeza sisi ataupun sisi berbeza, dia suruh tetap juga cari sudut. Okey. Kalau untuk cos rule ni dia biasanya cari sudut lah. Dia cari sudut. Dia punya info antara 2 ataupun 3 panjang sisi yang berbeza. Kalau cos rule ni dia macam, tengoklah dia kadang-kadang dia suruh cari panjang ataupun sudut. Tengok situ. Untuk rasanya tak ada problem untuk nak hafal petua sinus ataupun sine rule ni, yang mana A per sin A ataupun boleh je sin A per A. Lepas tu B per sin B ataupun sin B per B. Dan juga sama dengan C per sin C, sin C per C. Okay, rasanya yang ni tak ada problem. Okay, sekejap. Sebelum tu, untuk penyelesaian segitiga, dia untuk yang bawah 90 darjah, segitiga yang dia punya sudut tu kan, yang bukan 90 darjah lah, sama ada bawah ataupun lebih 90 darjah. Sebentar. Okay. Alright. Okay. Bagus. Okay, sambung. Okay, so dia punya formula dia macam ni. Kan dia nak cari sudut kan. Okay, so tak apa. Okay, dia punya formula macam ni. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Dia senang je, dia pasal sine rule ni about sine, okay. Sinus ni about sine lah, okay. Lepas tu kalau cosinus ataupun cosine ataupun cos rule ni, dia berkenaan dengan cos, okay. Lepas tu kalau cos ni pula kan, kalau kita perhatikan persamaan dia dekat sini. Sabar Allah, sorry ya gangguan bunyi. Okay. Shush. Okay, sorry untuk cos rule ni, okay, dia punya persamaan, tengok sini dia punya persamaan yang ni. Okay, dia punya macam, okay, contohlah yang ni kan, A kuasa 2, lepas tu dekat belakang dia pasti dia cakap cos huruf yang sama cuma dia capital letter. Tengok ni, kalau B kuasa 2, okay, sama dengan, lepas tu dia punya last dia cos capital B. Lepas tu kalau C kuasa 2, dia punya yang ni cos capital C. Sekejap Okay, sambung. So, okay, yang ni part ni kita dah settle. Okay, part ni kita dah settle. Macam kalau kita tertiba blank, okay, kita boleh je guna A kuasa 2 ke, B kuasa 2 ke, C kuasa 2 ke, tak kisah. Sebab dia punya penyelesaian segitiga ni dia tak tetapkan mana satu A, mana satu B, mana satu C. Dia tak kisah, dia tak tetapkan. So, jadinya kat sini,
kita boleh settle lah macam untuk cos rule ni ataupun petua cosinus. Petua cos pun boleh juga. Okay. Okay, dia pasal macam ni lah, dia huruf kecil dekat depan kena kuasa 2. Semua yang huruf kecil kuasa 2. Okay, lepas tu sama dengan dia tambah yang selain daripada huruf ni. Contohnya kalau C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dia kena macam jumlah. Dekat sini dia kena jumlah ataupun total ataupun sum. Sum ataupun jumlah lah. Jumlah. Okay. Allah. Boleh lah tu. Okay. Nanti kita tengok contoh soalannya. Allah. Sekejap. Kita tulis balik bagi elok. Geram tengok. Alamak. Tadi tu cancel. Oh, okay. Boleh je lah cancel yang tadi. Okay lah. Boleh. Okay. So, sum ataupun jumlah. Okay. So, kalau kat sini, after sama dengan tu dia jumlah. Jumlah antara huruf kecil tapi dia kena kuasa 2. Dua-dua tu kena tambah tu dia kena kuasa 2. Kita tak boleh macam kita kembangkan, tak. Dia memang kena kuasa 2, okay. So, dia huruf yang selain daripada yang bila mana macam dia huruf lain kan, 2 huruf yang lain. So, dia automatically dia memang kena tolak 2. Lepas tu, dia ambil huruf yang sama ni, yang dekat tengah-tengah, A, B. Tapi dia darab lah. So, okay. Jadi yang dekat sini, okay. Macam tu lah dia punya cos rule dia. Okay, next. Pasal luas segitiga. Okay, bila dia suruh kita cari luas ataupun area of triangle, melibatkan segitiga tu, dia bukan sudut tegak. Dia sama ada sudut tirus ataupun sudut tirus ataupun acute angle ataupun tirus. Sekejap kita tulis acute ataupun tirus. Lepas tu apa yang lebih dalam bahasa Inggeris, lupalah. Ataupun yang lebih 90 darjah. Serius lupa. Okay, tak apa. Dia tak kisah pun pasal nama tu. Just kita nak brief je. Okay. So bila kita cakap pasal area of triangle ataupun luas segitiga, dia punya luas tu, okay. Tengok contohnya yang C tadi kan. Okay. Macam biasa kalau dia sebut pasal sin ke cos ke, dia berkaitan sudut. Apa-apa yang huruf besar tu dia berkenaan sudut. Okay, dia berkenaan sudut. Jadi yang kat sini sekejap. Okay, jadinya kat sini kita kena buat, okay, macam biasa kita tahu 1/2. Kalau ikutkan yang biasa kan 1/2 darab panjang darab tinggi kan. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris 1/2 darab 1/2 times base time height, tinggi. Okay. Tapi kalau untuk yang mana yang acute ataupun sudut tirus ataupun yang over tu kan, yang over tu lupa pula, over 90 degree. Dia memang bukan 90 degree kan, bukan yang sudut tegak kan, ataupun right angle triangle kan. So kita kena guna formula ni, 1/2 AB, huruf yang selain daripada yang capital letter ni. So bila pasal Z, okay, automatically kita setkan terus dia pasal A darab B. Lepas tu sin C ni dia sudut tu kalau simbolkan dia theta. Okay, so if let's say dia kata sin capital B ni, so area dia ataupun luas dia 1/2 AC, A darab C maksudnya kat sini,
Sign B capital lah. Okay, lepas tu luas ni pula 1/2 ataupun 1/2 B darab C sin A besar lah ataupun capital C. Okay, dan yang tu this is for 9.3. Okay. Ya ke? Dia lebih kurang macam tu lah, tapi seingat saya dia 9.4 tu dia total lab dia application of ni both ni. Tiga ni di pasal sin rule ataupun petua sinus, petua cosinus, alamak silap buka. Okay. Petua cosinus which is cosine rule ataupun cos rule, dan juga luas segitiga ataupun area of triangle. So 9.4 ni about application ataupun aplikasi tiga ni lah. Lepas tu ada juga dia tambahkan sikit. Tak ingat yang ni dekat 9.3 ke ataupun dia masuk terus dekat 9.4. Tak berapa ingat tapi tak apa. Okay. So jom kita tengok. Okay, so dekat sini, oh kat sini dia gabungan 9.3 jugalah, 9.3. Dia pun 9.3. Dia after luas segitiga yang macam biasa punya kan. So ada juga dia berkenaan rumus Heron ataupun Heron's formula. Heron's formula. So dia ada dua langkah kat sini. Ya Allah, asyik pergi Telegram je saya. Aduh. Okay, sekejap. Sebentar. Okay, betul. Okay. So dia ada dua langkah, kita kena ingat. Dia macam Heron's rule ni, Heron's rule pula. Heron's formula ataupun rumus Heron ni, dia macam mana nak cakap? Dia special sikit lah. Dia macam dia tak ada sudut. Kalau perasan kat sini dia tak ada sudut. Dia tak ada sudut. Kalau S besar ni lupa pula apa dia. S besar pula. S yang ni lupa pula apa dia. Nanti kita tengok soalan. Okay. So langkah pertama, dia punya formula yang sememangnya formula utama dia ialah ataupun adalah S sama dengan A tambah B tambah C, which is yang small letter ataupun huruf kecil ni, okay, merupakan panjang lah. Lepas tu kita kena bahagi dua. Okay, yang tu langkah pertama. Tapi bila kita cari luas, boleh terus je. Maybe boleh kot oh tak. Okay, macam ni. Untuk rumus Heron ni ataupun Heron's formula, kita kena wujudkan S. Sebabnya dalam formula, yang ni formula utama dia. Yang ni formula utama dia. Which is formula utama dia ialah yang ni. Luas sama dengan punca kuasa ataupun power root lah. Power root S dalam kurungan S tolak A, lepas tu tutup, buka balik, S tolak B, lepas tu tutup balik, S tolak C. Okay, so macam mana kita nak wujudkan S ni? Kita kena buat macam ni, A tambah B tambah C bahagi dengan 2. So dapatlah yang ni. So yang ni macam rumus Heron ni, kalau dia tak suruh cari sudut ni, dia macam nak tahu luas tu terus berdasarkan panjang ni, okay, automatically kita guna formula ni, which is punca kuasa ataupun power root. S ni memang dekat depan. S memang kat depan. Lepas tu S tolak A, S tolak B, S tolak C. A, B, C yang small letter ni ataupun huruf kecil ni merujuk kepada dia panjang. Letter. Okay. So kita nak pending jap. Okay. Boleh screenshot lah. Dipersilakan. Ya. Nanti soalan tu tak payah screenshot.
saya ada dia punya group kelas tu dengan group yang Ejit Sima yang mana kita payah sikit nak reply tu. Kita nak bagi center tahu je. Okay, sekejap ah. Okay. Dia macam biasanya soalan SOT ni ataupun solution of triangle ataupun rumus penyelesaian segitiga ni, dia biasanya keluar dekat soalan pilihan dan boleh jadi juga dia keluar sama ada kertas 1 ataupun kertas 2 lah. Dia macam currently untuk batch kita lembaga peperiksaan, sebab kata cikgu saya masa kelas AdMath pagi tadi, petang tadi pukul 2. Okay, cikgu saya cakap untuk lembaga peperiksaan ni dia tak kisah tau, dia tak kisah perasaan pelajar yang ambil SPM tu. Mereka buat je soalan tu. Dia tak kira kita punya mental health, dia tak kira kita punya kesihatan mental, kita punya gabra nak jawab soalan matematik tambahan kan. That's why untuk matematik tambahan, dia payah sikit nak dapat A+ berbanding subjek lain. Okay. So ada yang dah habis screenshot ke? Boleh saya tahu? Boleh proceed? So nanti saya convertkan nota ni terus kepada PDF lah. Cumanya saya kena susun bagi betul-betul sikit. Okay. So saya rasa macam dah lama sangat dah ni. Okay, so kita proceed terus dekat soalan ya. Okay. Yang ni yang mention tadi. Okay, yang ni kita tengok nanti kita terus soalan. Okay, kita terus soalan. So bila part soalan, mari kita tengok. Okay, so ini antara soalan dia lah, tak sure lah format. Macam ni soalan penyelesaian segitiga ni ataupun SOT, solution of triangle, dia biasanya tanya soalan dia lebih kurang macam ni lah. Tapi dia adalah juga, dia biasanya kebat. Tapi boleh juga dia bagi direct. Okay, yang ni dalam bahasa Inggeris. Tak apa, nanti saya terangkan dalam bahasa Melayu juga. Okay. So mari kita tengok yang ni. Okay. So dia cakap regular pentagon has sides of 5 cm. So dia ada macam biasa 2 ataupun 3 soalan. Tapi kalau soalan ni boleh kot 7 markah. Okay. Tapi yang 6. Okay. So dia cakap kat sini kebiasaannya macam pentagon. Okay, pentagon kita tahu dia biasanya ada 5 sisi. Lepas tu dia cakap 5 sisi tu, setiap sisi tu dia ada, dia punya ukuran sisi tu 5 cm. Okay, 5 cm. Sekejap kita besarkan lagi sikit. Okay, so 5 cm. Okay, so dia suruh cari length ataupun panjang untuk dia punya diagonal. Diagonal which is yang macam dekat tengah-tengah ni lah. Tengah-tengah ni. Dia macam diagonal ni dia macam bentuk mana yang boleh lipat. Bahagian mana yang boleh lipat. Macam kita dapat sisi panjang yang sama kan. Boleh. Cuma kena bagi dekat ketua dulu. Okay. So diagonal ni lupa lah dalam bahasa Melayu apa. Boleh komen? Diagonal ni dia macam axis of symmetry. Dia macam kalau axis of symmetry ni dia bahagian yang boleh lipat, bahagian yang sambung. Okay, contohnya ni AC dengan AD. Kita boleh nampak dia macam boleh lah bahagian boleh dilipat. Contohnya macam tu. Bahagian tengah-tengah. Diagonal tu macam bahagian tengah-tengah yang mana dia dapat macam ni bentuk yang sama jugalah. Okay. So
Dia suruh cari panjang tu, okay. Dia ni lah, biasanya dalam soalan dia tetap lah dia nak meter ke cm ke. Kalau soalan ni syukur kita tak payah tukarkan kepada meter. Kalau meter 100 cm bersamaan 1 meter. 1 cm sama dengan 1 meter. Okay, so if let's say dia nak meter lah, okay, tapi yang ni cm, so okay lah. So next dia suruh cari area ataupun luas. Biasanya luas kita tahu kan cm kuasa 2 ataupun cm square. Untuk pentagon tadi tu, regular pentagon. Okay, so okay, yang ni jawapan dia 8.09. Okay, so maksudnya kat sini untuk soalan SOT ataupun solution of triangle ataupun dalam bahasa Melayu penyelesaian segitiga, dia kebiasaannya soalan kita punya jawapan kita kena pastikan dia dapat tiga nombor titik perpuluhan lah. After titik perpuluhan nombor dia pastikan 3. Paling kurang pun 1 ke 2 ke, yang tu boleh. Dia biasanya kalau lembaga ni buat soalan dia ada range dia ataupun dalam lingkungan berapa ke berapa jawapan. Sebab kalau dia guna macam sini adalah dia buat 1 ke apa ke, so macam ni lah jawapan dia lain sikit. So untuk lembaga tu dia dah ni lah ambil kira siap-siap. Okay, so yang ni kita boleh nampak dia guna cost rule. Dia guna cost rule. Okay, bila cost rule, okay, dia kata AC kan. So AC, okay, AC. So dia kata dia ambil 5. Yelah 5 tak kisah mana-mana, okay. Lepas tu dia 2, okay, 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2. Okay, macam biasa 2. Dia macam yang ni kita anggap yang ni C lah, C. Okay, kita anggap yang ni C. So bahagian A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2. A darab B, okay, 5 darab 5. Lepas tu cos apa ni? Cos 108. Okay, macam ni dia dapat 108 sebabkan dia kan sama kan. So jadi kita boleh kira dekat kalkulator macam ni. Kita kena kira ni exterior jap. 360 bagi 5 dapat 72. Oh, okay. Macam mana nak kira ni lupa pula. Okay, dia 150 ke apa? Tak, lupa. 160 bagi dia biasanya tolak 2 ke. Okay, sabar Penny jap. Okay, lupa macam mana dia punya formula, nanti saya include kan. Okay, so bila pasal pentagon, Allah, bila dia pasal pentagon, dia punya sisi dalaman dia, sisi pula, sudut dalaman dia adalah 108. Okay, 108 dia punya sudut dalaman dia. Okay, so bila 108, okay, yang ni kan dia macam dia dah pecahkan kan sebab A ke C. So dia dah pecahkan kan. So kita tahu sudut dalaman untuk triangle ataupun untuk segitiga adalah 180. So kita tolak je lah. So tolak 108. Okay, so kita dapat 72 kan. So 72 tu kita bahagi 2 sebab kita nak tahu kiri dan kanan. So 36. Yang ni pun tak payah kira rasanya, tak payah kira. Kita macam kalau bosan nak contin je lah. So kita tahu 108. Okay, dia macam, okay, dia nak tahu AC. Sekejap, saya nak highlightkan dekat sini. Okay, dia nak tahu AC. Dia nak tahu AC. Jadinya dia melibatkan, okay, bila kita tengok ni, dia melibatkan AB dan juga AC, BC. Kita tengok yang ni macam soalan vektor juga. So which is, kalau kat sini, kan, bila kita tengok balik, okay, yang ni AC kan, dia nak AC. Dia suruh cari AC. So
5 kuasa 2 ni, okey, yang ni menunjukkan AB. Allah. Ingatkan dia pen betul-betul. Okey, sekejap. Kita tukar color. Okey. Dia AB. Yang ni BC. Dia macam vektor. Kalau vektor kan biasanya macam ni kan. Dia macam kalau AC, okey, dia pastinya A ke B. So, A ke C. So, tengah-tengah dia B. Okay. So, yang ni macam vektor. So, jadi yang ni, yang 5 pun milik A, B. Yang 5 lagi satu pun BC. So, this is cos rule ataupun hukum cosine. So, bila kira-kira, okay. Untuk tips ni kan, kita macam kira satu-satu bahagian tau. Okay, ni kita tahu 25. Darab 2 dapat 50 kan. So, kita terus kira cos 108 tu berapa? Okay, kita dapat negatif kosong. Kita dapat, ni try je tau. Lama tak kira. Negatif 0.309. Okay. So, yang ni 5 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 kita dapat 50. Okay, 25 tambah 25 lah maksudnya kat sini. Okay, so 50 tolak 50. Lepas tu tolak lagi which is macam tambah 0.3 sifar. Macam tak dapat je. Okay, sekejap. Tak dapat. Sekejap, macam ni. Oh, tak dapat. So, okay, so dia macam ni lah kita terus kira. So, which is 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 50 kan 25, okay. Lepas tu kita terus macam cos, kita jangan pisahkan lah. Cos 108. So, dapat. Okay, kita dapat untuk AC ni, AC kuasa 2, kita akan dapat, kita tukar color, kita akan dapat 65.45. Okay, kita dapat macam tu kan. Okay, so kita punca ke kuasa 2, answer. So kita dapat 8.090. Okay, kita boleh nak pisahkan, nak buat satu-satu. Cumanya, kita jangan pisahkan yang ni tau. Kita jangan pisahkan, jap nak highlight jap. Kita jangan pisahkan dua ni. Dia best friend. Kalau pisahkan dia merajuk, dia bagi jawapan salah. Jangan pisahkan ni. Dua darab AB, BC, okay. Both ni pun darab. So cos dengan yang ni, dua AB, BC ni, kita jangan pisahkan. Dia sama, dia kembar. Dia kawan baik. Dia dunia akhirat tetap bersama. Wah, okay. So macam tu. So meaning kita boleh je pisahkan. Okay, 50, kita try 50 tambah dengan, tolak dengan 50. Lepas tu cos 108. Okay, kita tetap juga dapat yang ni. Tetap juga dapat yang ni. So jawapan dia kita dapat lah AC ni dapat 8.090 dan memang kena dalam jawapan kena tulis dia CM. Kalau tak tulis tak dapat markah. Okay, so next untuk yang ni pula dia suruh area. Okay, area ni kita guna cara, okay, kita tengok tengok balik. Area ni okay, dia ada yang guna sign. Dia yang ni sebab dia ada ni ada sudut, so kita guna yang area yang ada sign tu. Okay, which is kita guna, okay, dia ada 2. So dia suruh cari okay. So ada yang sign tu, lepas tu ada yang 36. Macam ni. So ada yang 36. Oh, alright. So dia suruh cari yang ni lah. Cari yang ni. Ya ke? Tak sure. Okay. So dia macam ni lah. 2. Kenapa dia 2? Okay, nanti tengok balik kenapa dia 2. So kita buat macam ni. Kita settlekan yang dalam kurungan. Okay, yang ni memang tak boleh pisahkan lah. Tak boleh pisahkan.
So nanti dapatlah total lah 43 point. Sifar 1 cm kuasa 2. Janji kena tulis cm kuasa 2. Apa dia kena 2? Yang tu sekejap lagi. Okay, so next. Okay. So sorry tau untuk terangkan soalan ni tak berapa terror. Struggle juga ni yang ni. Tapi tak apa, kita struggle sama-sama. Okay, kita tengok yang ni pula. Tak sempat nak tengok semua jenis soalan, tapi kita tengok yang ni pula. Okay, yang ni dia adanya nisbah. Okay, dia ada nisbah. Okay, bila ada nisbah, okay, jap. Pending. Alamak. Okay. Ni ada nisbah tadi. Okay, itu dah bawah sikit. Okay, so untuk yang ada nisbah ni kan. Okay, nanti boleh screenshot yang soalan tadi. Okay, untuk yang nisbah ni. Okay, so dia kasih, okay, kalau yang triangle ni menunjukkan sudut. Okay, sudut ABC di mana bila dia mention pasal sudut, dia kebiasaannya dia yang dekat tengah-tengah. So dia cakap sudut ABC kan, so sudut dia dekat sini, dekat B. Okay, which is dia cakap kat sini bila B kecil tambah dengan C, okay. Oh, kenapa dapat AC square dapat 31.22? Oh, ada yang tak faham ni. Okay, nanti kita tengok balik soalan tu balik, okay. Yang dapat 31.22 tu betul tak kiraan tadi? Nanti kita try tengok balik soalan tu. Kita tengok dulu yang ni. Dia berkaitan ratio ataupun nisbah ni dulu. Okay, so dia cakap B tambah C. Okay, bila dia macam ni kan, kadang-kadang kita rasa pening. Okay, kita boleh je macam time periksa. Kita buat petak ke, gariskan ke, tak kisah, janji kita boleh nampak. Okay, so B tambah C ni dia cakap sini, B tambah C, dia punya nisbah dia 7. Okay, lepas tu untuk yang C tambah A, C tambah A dapat 8. Lepas tu A tambah B ni, dia dapat 9 nisbah dia. Okay, dia cakap kat sini. So dia suruh cari sin. Okay, bila dia cakap yang tak kisah sin ke cos, dia pasal capital dekat ataupun besar, maksudnya dia suruh cari sudut. Which is kalau simbol dia macam theta lah kan, bila unknown dia jadi theta. Okay, so dia suruh cari sudut. Di mana bila sudut, okay, sin A hijau sangat ni. Okay, so okay, dia lagi sekejap. Okay, so dia suruh cari sin A, sin B dan juga sin C. Okay, kadang-kadang soalan pun dia tanya macam ni. So dia cakap B plus C. Dengan dia tak kasi apa-apa ke, ada apa-apa information ke, tak ada. Okay, so tak apa. Sana boleh dapat 7K? Oh, okay, faham. Okay, so dekat sini, okay, tadi B tambah C, kita dapat 7. So macam kita tambah K kat belakang sebab dia constant ataupun yang dia samalah. Dia tetap. Dia muktamad. So kita adjust je, kita okay, kita guna B sebab ni kat sana pun B juga, tapi boleh je C, tak kisah. Okay, so kita pilih lah nak B ke C. Okay, let's say kita nak B dekat depan, jadi C ni kita pindahkan ke belah kanan, dia jadi negatif kan, jadi 7K tolak C. Okay, bila 7K tolak C ni, okay, sabar dulu. Okay, kita baru start yang tu. Next, kita settlekan. Kita guna segala info yang ada ni. Okay, segala info yang ada. Ambil dekat depan tu. Okay, so segala info yang ada. Okay,
C tambah A sama dengan 8K. Kenapa K? Sebab K tu menunjukkan dia constant ataupun nilai tu tetap lah. Tak boleh ubah. Okay. So contohlah kita nak cari A. Oh maybe sebab, okay, kita tengok ah. Kan kita perasan, baru perasan lah sekarang. Okay. C dekat belah kiri dengan kanan ni kan sama kan. So kita macam nak C tu dekat dia jadi negatif. Daripada positif ke negatif. So apa-apa yang tak sama A dengan B ni kita buat dia jadi sama dengan. Okay. Okay. So kita buatlah A sama dengan 8K tolak C. Sebab C ni positif. Bila ke sebelah kanan dia jadi negatif. Okay. So kita dah dapat dua yang baharu tu. Okay, kita dapat yang tu. Okay. So B sama dengan 7K tolak C dengan A sama dengan 8K tolak C. Okay. Bila tengok kat sini, jadinya kita boleh buat, kita ambil nilai A ni dengan B sebab kan dua-dua kan dekat depan kan. So kita boleh tambahkan lah. A buruk pula macam ni. A tambah B. Macam mana boleh dapat 9K? Oh, okay. Okay. Tengok dia guna balik ni. Oh, alright. Faham. Kita tak payah adjust yang ni. Okay, kita tak payah adjust. Allah Akbar. Okay. So, kita tak payah adjust B dengan A ni. Sebab kita macam kita buat persamaan untuk A dengan B tu kan. So, kita kekalkan je. A tambah B ni sama dengan 9K. Okay, untuk yang ni. Sekejap, ada apa-apa soalan ke? K tu menunjukkan dia nilai tetap. Dia macam kita kena wujudkan dia punya unknown ataupun anu dia. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu dia punya nilai dia sebab dia kan dalam nisbah. So macam kita kena wujudkan satu pun boleh ubah. Rasanya memang kena juga K, tak boleh huruf lain. Tak sure kenapa tapi sebab K tu kalau dalam matematik tak kisah matematik tambahan ke matematik biasa, K tu menunjukkan dia nilai yang constant, yang tetap. Jadi kita memang kena letak K. Untuk apa-apa pun boleh ubah yang kita tak tahu dia punya nilai dia berapa sebenarnya. Okay. Jadinya kita dah dapat dua persamaan kan. Kita dah dapat A sama dengan 8K tolak C dan juga kita dapat juga B sama dengan 7K tolak C. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ni A tambah B sama dengan 9K. Jadinya kita gantikan, kita masukkan, kita buat teknik macam kita masukkan jugalah substitution. So nilai A ni, A kita gantikan terus. Ya Allah, lambat sikit tak apalah. So dia gantikan terus 8K tolak C, tambah dengan nilai B punya persamaan B punya which is 7K tolak C. Dia punya C dekat sini, C besar dia buat. So sama dengan 9K kan. Jadinya macam kita tengok 8 dengan 7 ni kita bawa ke kanan. Jadi dua-dua tu tolak. So maksudnya 9 tolak 8 tolak 7. Kita dapatlah negatif 6 dekat sini, 6K. Lepas tu untuk C ni pula, dua-dua ni pun negatif kan. Negatif C tambah dengan negatif C. Dia dapat negatif juga. So negatif 2C. So jadinya bila kita nakkan jawapan C. So C ni macam negatif 6 bagi dengan negatif 2. Bila negatif bagi negatif. Dia jadi positif kan. Jadinya 6 bagi 2 kita dapat 3. So 3K. Kita dapat sini. Kita dapat sini. Kita dapat sini C sama dengan 3K.
Okay, so jadinya kita masukkan je dalam B dengan A ni. Okay, C kita dah tahu berapa kan. So C ni kita boleh confirmkan dia 3. Kita terus gantikan dia 3. Kita buat sangat je warna ni kan. Janet, boleh lah macam ni. Warna cerah sikit. Tapi warna sama pun janji boleh faham. Okay. So kita ambil yang ni C3. Okay. So kita just masukkan nilai C ni tadi. Okay. So dia akan jadi dekat sini. B sama dengan 7K. Apa dia K besar ni? Tak true lah. Soalan ni memang kena K besar ke tak? Okay. So 7K tolak 3K. Kenapa dapat 5? Oh betul. Silap nampak yang A punya. So dapat 4K. So bila 4K, di sini milik 4K. So next, kita buat pula A punya kita dapat, okay, 8K tolak C. C tu terus ganti 3K. So kita dapatlah 5K. So jadi dia punya nisbah dia untuk dia punya ni sudut, kita dapat ni lah 5 nisbah 4 nisbah 3. Okay, kita boleh je tulis macam sin Allah. Ini tak apa cantik lah. Okay. Sin kenapa sama? Oh, sin A kita boleh je tulis dekat atas dia. Nisbah sin B, nisbah sin C. So macam tu lah. Okay, boleh screenshot terus. Ada apa persoalan tak? Daripada nisbah A tambah B kita guna balik ni. Sebab kita macam mana? Kita buat A sama dengan B sama dengan ni sebab kita nak memenuhi A tambah B tu tadi. Apa yang tidak? Kita ada 10 minit lagi. Okay, kita ada 10 minit lagi kan. So dah siap screenshot ke? Dia macam kalau soalan nisbah ni kan dia tak suruh kita cari dia punya nilai sudut tu. Sebabnya dia pun tak kasih panjang dia berapa. Jadi bila kita dia clueless kan, dia tak bagi tahu panjang tu berapa. Jadinya ni lah sudut pun kita buat dalam bentuk nisbah juga. Bila soalan dalam bentuk nisbah, jawapan pun dalam bentuk nisbah. Melainkan kalau nisbah tu dia ada macam dia punya nilai, faham tak? Okay, macam mana dia dapat 9K? Sebabnya ni dia ambil daripada A tambah B ni. A tambah B, okay kan nisbah dia B plus C, nisbah C plus A, nisbah A plus B kan? Okay, so masing-masing, okay, B plus C 7, C plus A 8, A plus B 9. Jadinya A plus B ni kita dapat 9K. K tu kita kena tambah sebab K tu menunjukkan dia constant, dia tetap. Dia memang pun boleh ubah tu kalau untuk soalan ni bila kita macam jumpa yang dia tak ada kasih apa-apa nilai kan. Dia kasih macam bentuk algebra, bolehlah juga algebra sikit-sikit je. Dia bukan algebra lah, dia pasal pemboleh ubah. Ada A, ada B, ada C. So jadinya kita kena tambah K ni. So that's why lah A tambah B. Bila tengok dia punya urutan ni kan, yang ni dulu, yang ni dulu, yang ni kemudian. So A tambah B, bilik dia dengan 9. So nanti kita kena macam daripada B plus C dengan C plus A ni, kita kena jadikan dia macam yang ni B sama dengan, sebab kita nak ikut A plus B ni. Kalau kita buat lain, kita payah nak dapat yang ni. Payah nak dapat jawapan. Lagi complicated, lagi sakit hati tak dapat jawapan. So yang ni
C plus A ni kita jadikan A dekat depan. So barulah boleh memenuhi yang ni, barulah boleh jumpa C, and then barulah boleh macam C ni kita masukkan balik ke persamaan B dan juga A. So dapat terus jawapan dua-dua ni, dan seterusnya dapatlah 3 markah. 3 markah ni dia biasanya tengok jalan kira, dia punya jawapan tu je lah. Jalan kira maksudnya kat sini dia ada 2 markah lah, macam kita buat first yang ni, lepas tu second macam kita gantikan, lepas tu masukkan. So yang ni dapat lagi 1 markah. So yang ni soalan memang 3 markah lah biasanya macam ni. Okay, nice. Okay, so kita pergi balik ke soalan tadi. Soalan yang ni. Atas ni. Okay, untuk yang soalan ni tadi, okay, lupa lah macam mana nak formula nak cari interior angle ataupun sudut dalaman untuk sesuatu sudut tu. Lupa, serius lupa. Okay, tapi tak apa. Okay, kita buat dulu yang ni. Okay, kita sambung balik. Okay, soalan ni macam if kita
Okay, sorry. Sampai 2 minit pending. Okay, sekejap. Sebentar. Dugaannya. So link 2 ni saya tak masuk lah sebab tak ada siapa yang nak masuk. Kau boleh je try. Okay, tak ada siapa nak masuk. Tak apa. Okay, so kita sambung balik. Sorry. Okay. Kat mana kita tadi? Kat mana tadi? Okay, tak apa. Okay. So apa tadi? Ya Allah. Okay. Kita bincangkan pasal diagonal ni. Okay. So kita tengok sini. Dia ada dua pilihan antara sine rule ataupun cos rule. Kalau sine rule, dia untuk soalan ni dia tak sesuai. Sebabnya dia bukan yang panjang berlainan. Macam ni nak cakap? Macam tu lah, dia macam dia tak sesuai. Dia tak sesuai. Sekejap Okay. Okay, so kita guna cos rule. Kalau cos rule ni macam biasa, yang dekat depan, okay, kenapa di sudut lain, saya pun tak sure. Okay, tak apa. So yang ni, dia macam vektor juga soalan ni. Dia macam vektor juga. Which is kalau vektor, okay. Biasanya kalau vektor kan. Okay. Dia kan kata kat sini AC kan. Okay, jadi kalau vektor dia macam A memang kena dekat depan, C kena dekat belakang. So apa dekat antara dia? Antara dia memang kena sama. Which is untuk soalan ni B. So dia macam AC dekat sini kan. So AB dengan BC. Sorry ambil masa lama tambah 2 minit lagi ya. Okay. So macam biasa formula dia macam okay, contohnya kita bayangkan yang ni C kuasa 2 sama dengan okay, dia huruf kecil selain daripada C kuasa 2. C kuasa 2 ni dia huruf kecil lah kalau ikut formula. Okay. So kita bayangkan okay, yang ni A kuasa 2 which is AB ni. So dia pun 5. Untuk soalan ni dia special lah. Dia kan regular pentagon ataupun pentagon sekata. Betul lah. Berdasarkan cek tadi. Betul. Regular tu sekata. Okay. So kita boleh je macam dia punya panjang tu tetap sama. So kita just buat je 5 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Okay, so yang ni biasa dia A kecil dengan B kecil ataupun yang ni lah kalau ikut soalan ni A, B dengan BC. Dia punya panjang AB dengan BC. So 5 darab 5 lah yang ni dalam kurungan, both dalam kurungan. Okay, negatif 2, 5 darab 5. Okay, so cos kita ambil yang dia punya macam untuk sudut pentagon sekata ni dia 108. Macam mana dapat 108? Dia sekata juga kan. So dia macam adalah juga formula dia. Nanti bila saya ingat saya bagi tahu lah. Tapi bukan sekarang lah. Jadi saya tulis dekat nota ni ke nanti. Okay, so bila guna kalkulator, kita boleh je gabungkan terus 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak. Okay, yang ni 5 darab 5, 25 kan. 25 darab 2, 50. So buat je tolak 50. Kita kalau boleh lah. Yang ni kita terus darabkan. Tak nak kita careless mistake. Kita dapat jawapan yang tak tepat. Jadi kita markah. So tolak 50. Lepas tu terus je cos tu kita tak perlu cos negatif 1. Dia just cos 108. Kita tak payah letak dia punya sudut. 108 pun dah cukup. Okay, so kita akan dapatlah 8.90. Okay, kita ambil yang ni je dah cukup. So di dalam CM, so kena tulis dalam CM. Baru dah dapat markah. Ini maybe dalam 3 markah kot. Yang ni baru 4 kot lah. Tapi pastinya soalan ni dia macam 6 markah. So 3 sini, 3 sini. Okay. So dia ni lah. Sebelum nak dapat AC sama dengan 8.090 ni kan. Dia akan dapat dulu ni 65.45 something. Okay. So dia macam something tu kan dia sifar bla 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 kan. Kita boleh je macam kita buat je punca kuasa answer yang panjang tu kat dalam 5.845 something tu
So kita akan dapatlah ni 8.09. Okay, tips dia kat sini. Untuk jawapan je, jawapan yang kita dapat after guna calculator tu je kita jadikan dia lepas titik perpuluhan tiga ni lah, 3 nombor. Kalau macam biasa, kita just kekalkan je. Sebab bila kita ubah, dia akan dapat jawapan yang lain. So rasanya maybe ada yang dapat jawapan lain tu sebab maybe dia ubah dekat dalam ni, masa kira ni. So dia dapat jawapan lain sikit. Tak sure lah. Okay. So yang ni kita ingat yang ni dia memang geng, memang kamcing, memang rapat. Dia tak boleh nak berpisah. Kalau berpisah, dua-dua ni mati, tak hidup. So ingat macam tu je. Dua A, B, cause C besar ni dia memang kamcing. Tak kisahlah mana-mana untuk cos rule. Dia memang yang ni, yang dua hingga yang terakhir ni dia memang rapat. So tak boleh nak pisahkan. Okay. Kalau pisahkan jawapan dia lain. Sebab contohlah pisahkan dengan kan. Contohlah pisahkan, contoh okay 50 tolak 50. Okay, kita buat yang ni dulu kan contoh. So kita dapat sifar. So yang ni nanti kita dapat negatif sifar 0.0309. So jawapan dia tak dapat lah. Bila kita punca kuasakan dia jadi lagi merapu, lagi meraban. So lagi baik yang ni boleh je kita nak pisahkan buat yang ni dulu, lepas tu yang ni kemudian, lepas tu gabung pun boleh. So yang ni tetap ni lah, tetap sama. Tetap geng. Okay, next. Untuk yang B ni, dia kan pasal luas. Luas segitiga. Luas segitiga yang bukan ni lah, bukan sudut. So, dia pasal luas segitiga ni, okay. Untuk soalan ni kan dia kata regular pentagon kan. Saya tak sure kenapa mesti dua dekat depan. Itu sebab ni rasanya macam ingat-ingat lupa part ni. Okay, tak apa. So yang ni dia macam kan sama kan, kita boleh je ambil dalam lingkungan AC ni tadi, ABC. Kita ambil dalam ni sebab dia sama je. Dia regular pentagon, pentagon sekata, so kita ambil je yang ni je. So maybe lah sebab kiri kanan kot, tak sure. Nanti saya cari, nanti saya bagi tahu dalam grup lah, maybe malam nanti. Okay, so macam biasa, dia ada dua tau rumput segitiga, luas segitiga, which is antara yang C ni dia guna C ataupun dia guna yang ni. Tapi yang ni, dia untuk khas untuk yang ada panjang je, dia ada panjang aja. Panjang je, dia terhad dekat panjang. Kalau yang ni, dia dekat yang sudut dan juga ni lah panjang. Sudut dan panjang. So, dia ambil yang pertama ni lah, formula pertama ni, which is kalau dekat sini, okay kan, AC kan kita declare macam C kan, sin C. So kita ambil je, kita buat macam biasa, tapi dia macam gabungan dua jugalah yang ni. So 1/2 5 darab 5 sin 108, lepas tu yang ni 1/2, okay. Kenapa dapat 8.90 sebab yang ni lah, yang ni. So kan bila kita tengok kat sudut ni kan dapat 36 kan masing-masing. So ni lah 8.90, 8.90, tapi kita boleh pendekkan jadi 8.09 je. Sebab kosong ni tak ada makna. So sin 36. So yang ni memang tak berpisah, yang ni pun tak berpisah. So nanti dapat jawapan 43.01 cm3. cm kuasa 2. So tu je lah kot. Kita boleh screenshot sekejap. So tak sempat nak preview soalan lain. Nanti maybe ada kot kita buat sesi extra class untuk sambung balik lah yang ni, soalan-soalan ni. So boleh screenshot, ada apa-apa persoalan. Sorry ambil masa lama sikit. Lama sangat ni, lebih 5 minit. Okay, faham. Alhamdulillah. Okay, tak apa. So thank you ya untuk semua. Okay, sama-sama. So kalau tanya pasal result MAT, okay, saya pun batch korang juga, batch 04. Saya currently belum pernah dapat lulus lagi. Yang ni pengakuan sebenar. Okay, belum dapat lulus lagi sebab
macam struggle jugalah yang form 4 ni sebab ada part yang saya tak berapa faham. So sama-sama lah kita belajar. So yang mana yang macam kira macam terror yang dapat lulus point. So sama-sama lah kita belajar, sama-sama lah kita macam kongsi ilmu apa yang ada. So by the way, thank you tau semua. Okay, nanti saya share lah recording ni dekat group. So nanti ada sesi juga lagi satu pukul 9 hingga 10 dengan tutor ni lah Aisyah ataupun tutor Syah. Dia nak panggil nama dia Syah. So 9 hingga 10 nanti link tu dia akan kasih lah. Dia akan buat 2 link. So by the way, thank you semua. Bye bye.